Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Pengarah Bahagian Operasi Khas BOK SPRM, Bahri Mohamed Zin menyifatkan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri, Najib Razak menunjukkan sistem keadilan di negara ini sudah nazak. Katanya, keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan separuh hukuman terhadap Najib menunjukkan perbezaan layanan antara golongan kaya dan yang memiliki kuasa dengan rakyat kebanyakan. Kita dah menganut sistem keadilan jahiliah di mana si miskin wajib dihukum mengikut undang-undang manakala si kaya dan yang ada kedudukan akan ada sistem lain yang lebih selesa dan tak perlu ikut hukum 100%. Sukar untuk kita ramalkan apa persepsi seluruh rakyat Malaysia ke atas sistem keadilan kita sekarang. Ia dilihat berada dalam keadaan nazak bila ada kes yang sedang dibicara dan dalam status dipanggil membela diri pun telah di-DNA dibebas tanpa dilepaskan. Kini ditambah lagi dengan kes terbesar di abad ini yang juga belum selesai menjalani hukuman serta menunggu lagi 4 kes perbicaraan jenayah boleh diputuskan sedemikian rupa, katanya dalam satu laporan kepada Malaysia Kini. Terdahulu, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan bersetuju memberi pengurangan hukuman penjara ke atas Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun berkait kes penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad. Dengan pengurangan separuh hukuman tersebut, bekas Perdana Menteri itu dijangka dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Kata Bahri dia amat terkejut dengan keputusan Lembaga Pengampunan memandangkan Najib sedang menghadapi 4 lagi pertuduhan jenayah di mahkamah. Adakah selepas ini tertuduh akan diampunkan lagi andainya dia didapati bersalah? Apakah akan jadi kepada pesalah-pesalah lain yang menyakau duit kerajaan dan duit orang ramai yang jauh lebih rendah nilainya daripada yang dilakukan oleh tertuduh? Apakah mereka tidak punyai hak yang sama seperti tertuduh? Soalnya, pada 2022 Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah terhadap Najib atas 7 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan RM42 juta dana bekas anak syarikat 1MDB SRC International Sendirian Berhad SRC. Selain kes SRC, Najib juga menghadapi pendakwaan di mahkamah membabitkan kes penyelewengan dana RM2.3 bilion 1MDB dan kes salah guna kuasa untuk meminda laporan audit 1MDB. Dia juga berdepan 2 pertuduhan pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia berjumlah RM6.6 bilion berkaitan bayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC dan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC sebanyak RM27 juta. Bekas Pengarah Bahagian Operasi Khas BOK SPRM, Bahri Mohamed Zin menyifatkan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri, Najib Razak menunjukkan sistem keadilan di negara ini sudah nazak. Katanya, keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan separuh hukuman terhadap Najib menunjukkan perbezaan layanan antara golongan kaya dan yang memiliki kuasa dengan rakyat kebanyakan. Kita dah menganut sistem keadilan jahiliah di mana si miskin wajib dihukum mengikut undang-undang manakala si kaya dan yang ada kedudukan akan ada sistem lain yang lebih selesa dan tak perlu ikut hukum 100%. Sukar untuk kita ramalkan apa persepsi seluruh rakyat Malaysia ke atas sistem keadilan kita sekarang. Ia dilihat berada dalam keadaan nazak bila ada kes yang sedang dibicara dan dalam status dipanggil membela diri pun telah di-DNA dibebas tanpa dilepaskan.
Kini ditambah lagi dengan kes terbesar di abad ini yang juga belum selesai menjalani hukuman serta menunggu lagi 4 kes perbicaraan jenayah boleh diputuskan sedemikian rupa, katanya dalam satu laporan kepada Malaysia Kini. Terdahulu, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan bersetuju memberi pengurangan hukuman penjara ke atas Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun berkait kes penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad. Dengan pengurangan separuh hukuman tersebut, bekas Perdana Menteri itu dijangka dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Kata Bahri dia amat terkejut dengan keputusan Lembaga Pengampunan memandangkan Najib sedang menghadapi 4 lagi pertuduhan jenayah di mahkamah. Adakah selepas ini tertuduh akan diampunkan lagi andainya dia didapati bersalah? Apakah akan jadi kepada pesalah-pesalah lain yang menyakau duit kerajaan dan duit orang ramai yang jauh lebih rendah nilainya daripada yang dilakukan oleh tertuduh? Apakah mereka tidak punyai hak yang sama seperti tertuduh? Soalnya, pada 2022 Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah terhadap Najib atas 7 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan RM42 juta dana bekas anak syarikat 1MDB SRC International Sendirian Berhad SRC. Selain kes SRC, Najib juga menghadapi pendakwaan di mahkamah membabitkan kes penyelewengan dana RM2.3 bilion 1MDB dan kes salah guna kuasa untuk meminda laporan audit 1MDB. Dia juga berdepan 2 pertuduhan pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia berjumlah RM6.6 bilion berkaitan bayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC dan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC sebanyak RM27 juta. Bekas Pengarah Bahagian Operasi Khas BOK SPRM, Bahri Mohammad Zin menyifatkan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri, Najib Razak menunjukkan sistem keadilan di negara ini sudah nazak. Katanya, keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan separuh hukuman terhadap Najib menunjukkan perbezaan layanan antara golongan kaya dan yang memiliki kuasa dengan rakyat kebanyakan. Kita dah menganut sistem keadilan jahiliah di mana si miskin wajib dihukum mengikut undang-undang manakala si kaya dan yang ada kedudukan akan ada sistem lain yang lebih selesa dan tak perlu ikut hukum 100%. Sukar untuk kita ramalkan apa persepsi seluruh rakyat Malaysia ke atas sistem keadilan kita sekarang. Ia dilihat berada dalam keadaan nazak bila ada kes yang sedang dibicara dan dalam status dipanggil membela diri pun telah di-DNA dibebas tanpa dilepaskan. Kini ditambah lagi dengan kes terbesar di abad ini yang juga belum selesai menjalani hukuman serta menunggu lagi 4 kes perbicaraan jenayah boleh diputuskan sedemikian rupa, katanya dalam satu laporan kepada Malaysia Kini. Terdahulu, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan bersetuju memberi pengurangan hukuman penjara ke atas Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun berkait kes penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad. Dengan pengurangan separuh hukuman tersebut, bekas Perdana Menteri itu dijangka dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Kata Bahri dia amat terkejut dengan keputusan Lembaga Pengampunan memandangkan Najib sedang menghadapi 4 lagi pertuduhan jenayah di mahkamah. Adakah selepas ini tertuduh akan diampunkan lagi andainya dia didapati bersalah? Apakah akan jadi kepada pesalah-pesalah lain yang menyakau duit kerajaan dan duit orang ramai yang jauh lebih rendah nilainya daripada yang dilakukan oleh tertuduh? Apakah mereka tidak punyai hak yang sama seperti tertuduh? Soalnya, pada 2022 Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah terhadap Najib atas 7 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan RM42 juta dana bekas anak syarikat 1MDB SRC International Sendirian Berhad SRC.
Selain kes SRC, Najib juga menghadapi pendakwaan di mahkamah membabitkan kes penyelewengan dana RM2.3 bilion 1MDB dan kes salah guna kuasa untuk meminda laporan audit 1MDB. Dia juga berdepan dua pertuduhan pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia berjumlah RM6.6 bilion berkaitan bayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC dan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC sebanyak RM27 juta.